Saya tak? Alhamdulillah. Dengar, okey. Alhamdulillah. Okey, sekarang dah tepat pukul 2.30 petang. Jadi saya mulakan Kita raikan yang nak masuk awal lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kutu tinggi mengulis hati memberkasa bangsa. Yang saya hormati rakan-rakan pengurusi M4P Sekolah Menengah, Cikgu Marazi dan juga Cikgu Zainuddin bin Noh selaku M4P Sekolah Rendah. Juga rakan-rakan guru penekanan pentadbiran Sekolah Menengah dan juga Sekolah Rendah di atas tinggi, serta semua pegawai-pegawai sektor pembelajaran yang dapat terlibat pada petang ini. Bagi memberkati majlis pada petang ini, kita mulakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada petang ini pada 20 Ramadan dapat kita bersama-sama dalam satu sesi taklimat berkaitan dengan persiapan dan juga pelaksanaan PDPR yang bakal berlangsung selepas kita bercuti raya nanti. Jadi taklimat ini sangat penting bagi kita mengimbau kembali pengalaman pelaksanaan PDPR yang pernah kita lalui selama lebih kurang setahun sepanjang PKP yang mana inilah merupakan norma baru dan juga ia berulang kembali pada sesi tahun ini. Jadi sebelum saya meneruskan taklimat tersebut berkaitan dengan PDPR, terlebih dahulu saya ingin kongsikan bahan berkaitan dengan perubahan-perubahan terkini. Okey tuan-tuan boleh lihat paparan di skrin? Boleh respon? Nampak tak nampak? Okey, kalau boleh saya Nampak. Okey, jadi taklimat pada hari ini menjurus kepada sesi persekolahan secara PDPR selepas cuti raya nanti dan dia mengambil tempoh masa yang agak panjang, lebih kurang dalam 8 hari. Kalau lihat pada slide yang dibentangkan oleh pihak KPM, kita mengambil masa 10 hari tapi kita banyak cuti yang berkaitan dengan negeri Johor, maka sudah menjadi 8 hari. Okey, jadi apakah objektif bagi taklimat pada hari ini berfokuskan kepada standard yang ada dalam SKPM G2, standard 1, 1.13, 1.14, 1.16 dan juga 1.17. Ini lebih kepada memastikan PJB memastikan guru-guru dan juga murid bersiap sedia berkaitan dengan pengoperasian PDPR sebelum bercuti. Kita maklum kita ada masa dalam masa seminggu ini kita perlu menyiapkan guru-guru dan juga murid-murid untuk pelaksanaan PDPR. Kemudian PJP memastikan pelaksanaan PDPR dapat berjalan dengan lancar. Ketiga, PJB melaksanakan pemantauan PDPR secara berkala dan juga PJB dapat menangani isu yang berkaitan dengan pelaksanaan PDPR. Seterusnya tuan-tuan, saya ingin mengimbau kembali apa yang telah dibentangkan oleh Menteri Kanan Pendidikan kita, Datuk Razzie bin Jidin yang berlangsung pada 28 April yang lalu berkaitan dengan perubahan dalam pendidikan terutamanya bagi sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Kalau kita lihat pada timeline ini jelas menunjukkan bahawa banyak perubahan berlaku bermula tahun 1993 hinggalah ke 2020. Pada 1993 PMR diperkenalkan, kemudian 2014 PBS dilaksanakan, kemudian pada 2020 PBS sepenuhnya, pada 2014 PT3 dilaksanakan di peringkat sekolah menengah, manakala di tahun 2020 PT3 terpaksa dibatalkan oleh sebab-sebab COVID-19. Jadi bagi pelaksanaan PBS hanya melibatkan PBD, PAGSK dan juga PPSI atau psikometrik. Kemudian bila untuk masuk ke sekolah-sekolah khusus terpaksalah melalui satu peperiksaan dipanggil peperiksaan untuk pentaksiran kemasukan sekolah khusus yang menilai tentang kecergasan insaniah, kemudian kecerdasan intelek dan juga artikulasi penulisan. Inilah perubahan dalam sekolah menengah rendah.
Manakala bagi sekolah menengah, bagi sekolah rendah pula ialah berkaitan dengan perubahan UPSR pada 1988. Kemudian pada 2016 UPSR digabungkan dengan PBD dan pada 2020 UPSR dibatalkan. UPSR dibatalkan disebabkan oleh COVID-19 dan PBS melibatkan PBD, PAJSK dan juga PPSI. Dan juga kita lihat ada perkara yang sama berkaitan dengan kemasukan ke sekolah-sekolah khusus sebagaimana menengah tadi. Dan dalam memastikan bahawa kerajaan mengambil keputusan mengikut saluran yang betul, maka sebelum mengambil keputusan untuk menamatkan UPSR dan juga menangguhkan PT3, pihak kementerian telah melakukan perbincangan secara libat urus di kalangan guru besar, guru, PIBG, murid dan juga kesatuan dan juga persatuan bagi memastikan apa keputusan yang telah diambil telah dibincangkan di peringkat awal. Jadi hasilnya ialah ini, PT3 2021 telah dibatalkan. Batal maksudnya masih dijalankan pada masa-masa akan datang. Pada tahun ini saja dibatalkan. Dan kaedah pentaksiran murid tahun tingkatan 3 ialah melalui pentaksiran, melalui peperiksaan pentaksiran berasaskan sekolah. Maksudnya PBS. PBS melibatkan PBD, PAJSK, PSI. Pentaksiran pusat tidak ada. Kemudian kemasukan ke sekolah-sekolah khusus melalui pentaksiran kemasukan sekolah khusus lah bagi tingkatan 4 dan juga sekolah-sekolah lain. Kemudian bagi UPSR telah dimansuhkan pada tahun ini dan juga seterusnya. Maka tidak adalah lagi peperiksaan untuk UPSR. Dan ini mungkin menjadi polemik ataupun satu isu besar di peringkat sekolah rendah, banyak pertikaian di sana sini. Jadi inilah keputusan yang telah dibuat, peperiksaan UPSR telah dimansuhkan dan sekolah perlu melaksanakan sepenuhnya PBS yang meliputi 4 perkara tadi, dan juga PBD perlu diperkasakan. PBD perlu diperkasakan supaya nanti pelajar-pelajar kita yang keluar daripada pendidikan di sekolah rendah dapat diketahui tahap penguasaannya dalam segala mata pelajaran yang telah diambil. Okey. Kemudian kalau kita melihat kepada PKSK pun sama, bagi kemasukan ke sekolah-sekolah bermula pada tingkatan 1 perlu mengikuti satu pentaksiran PKSK. Jadi dalam PKSK kita perlu memberi ruang dan peluang yang luas kepada murid kita lah untuk memohon atau mengikuti pentaksiran tersebut supaya kita tidak menghadkan peluang murid untuk menyambung di sekolah-sekolah tertentu lah di dalam negara kita. Okey, sebelum kita teruskan, saya juga ingin menyatakan tentang PBD. PBD ini satu perkara yang sangat penting dan juga pegawai meja bagi PBD ialah Tuan Haji Harry. Kalau kita lihat PBD ini sebenarnya perlu dilaksanakan dengan sepenuhnya lah bagi semua peringkat, terutamanya bagi UPSR dan juga PT3 supaya keputusan yang akan dikeluarkan dalam penghujung tahun 6 dan juga tingkatan 3 dapat digunakan dalam menjadi salah satulah evidence untuk memohon kemasukan ke tingkatan 1 ataupun ke tingkatan 4. Jadi PBD ini perlu dilaksanakan dengan melaksanakan perancangan yang baik, kemudian dilaksanakan dengan mengikut peraturan yang telah ditetapkan, kemudian direkodkan dan juga dilaporkan. Jadi ini satu prosedur biasa yang telah kita perkenalkan sebelum ini. Dan pelaporan sebagaimana sedia maklum perlu dibuat secara 2 kali setahun. Kalau saya lihat daripada apa yang kami dapat dalam pemantauan ke sekolah-sekolah dalam tahun 2021 ini, bila ditanya berkaitan dengan pelaporan PBD yang berlaku pada tahun 2020, ada sebahagian penemuan ada sekolah yang tidak membuat pelaporan akhir tahun. Tahun 6 mungkin ada, tapi tahun-tahun lain itu mungkin tidak ada. Jadi ini perlu dielakkan untuk berlaku pada masa-masa akan datang, sebab setiap calon perlu dilaporkan tahap penguasaan masing-masing bagi setiap tahun, daripada tahun 1 hingga tahun 6 di peringkat sekolah rendah, daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5 bagi sekolah menengah. Jadi ada pelaporan sebanyak 2 kali setahun dan perlu dilaksanakan dari masa ke semasa. Okey, seterusnya saya lihat, saya ingin bercerita berkaitan dengan takwim persekolahan secara PDPR selepas cuti raya. Okey, ini semua orang dah baca, dah maklum.
pada bulan Mei ni pada 11 Mei hingga 15 Mei ialah cuti raya bagi kumpulan A, manakala PDPR berlangsung, kumpulan A bermula pada 17 Mei hingga 27 Mei. 16 Mei itu cuti umum sebab raya kita pada 2 hari, hari Khamis dan juga hari Jumaat, dan Jumaat akan digantikan kepada hari Ahad untuk cuti raya. Kemudian cuti penggal pula berlaku pada 28 Mei hingga 12 Jun. Jadi agak panjang masa ini, dan kalau kita terjemahkan, cuti raya sebenarnya bermula pada 7 hari bulan. 7 hari bulan dah mula bercuti pun, sebab ada cuti gantian pada 9 dan juga 10 hari bulan. Okey. Jadi inilah perjalanan persekolahan pada tahun 2021. Kalau kita lihat, pembelajaran secara PDPR telah berlalu 10 minggu bermula pada 20 Januari hingga 1 April 2021. 10 minggu berlalu. Kemudian pada 4 April hingga 6 Mei, ini pembelajaran secara bersemuka dah berjalan selama 5 minggu. Tolak 1 minggu cuti hari raya iaitu 11 hingga 16 Mei. Okey, jadi 5 minggu dah berlalu. Kemudian pembelajaran secara dalam talian secara PDPR iaitu 2 minggu, 16 hingga 27 Mei. 2 minggu tapi sebenarnya 8 hari saja. Kemudian cuti penggal 2 minggu, 28 Mei hingga 12 Jun 2021. Dan kemudian ni dah cadangan lah tadi peperiksaan pertengahan tahun, iaitu 2 minggu pada 20 Jun hingga 1 Julai 2021. Dan kita tidak tahulah apa berlaku pada masa akan datang dalam keadaan buka ini. Jadi kita tunggulah apa yang akan berlaku dan kita terpaksa menghadapilah keadaan ataupun perubahan-perubahan terkini dalam pelaksanaan persekolahan pada tahun 2021. Kalau kita melihat pada nota di bawah, minggu PDP berbaki bagi tahun ini setelah ditolak dengan 18 minggu, maka sebenarnya minggu-minggu pembelajaran sudah berbaki 22 minggu saja. Jika sekolah mengambil minggu PDP ialah 40 minggu. 18 minggu itu diambil daripada 20 Januari hinggalah ke pembelajaran secara talian pada 16 hingga 27 minggu. Okey. Jadi semuanya 18 minggu dan bakinya tinggal 22 minggu saja sehingga hujung tahun lah 2021. Jadi minggunya semakin berkurangan, jadi sebab itulah kita perlu merancang menggunakan masa sepenuhnya lah untuk operasi PDPR pada 17 hingga 27 dan juga masa cuti penggal nantilah untuk terutamanya bagi sekolah-sekolah ataupun murid-murid yang akan menduduki peperiksaan SPM dan juga STPM. Okey. Seterusnya berkaitan dengan perancangan pelaksanaan PDPR. Ini ada satu seperti juga timeline. PDPR dilaksanakan mengikut kesesuaian guru dan juga murid. Maksudnya kementerian pun sedia maklum terdapat berbagai-bagai situasi tentang kesediaan murid, kesediaan guru dalam pelaksanaan PDPR. Sebab itulah di sini ditekankan PDPR dilaksanakan mengikut kesesuaian guru dan juga murid. Kalau guru rasa sesuai PDPR secara dalam talian, gunakanlah dalam talian. Kalau tidak sesuai, gunakanlah offline, luar talian, ataupun gunakan pendekatan on-site. Itu pun bergantung kepada keadaan PKP di dalam negara kita. Sama ada PKPB, PKPP, PKPD, sangat bergantung kepada keadaan tersebut. Kalau dah namanya PKP, memang tidak boleh berlaku secara on-site. Semuanya dalam talian ataupun di luar talian saja. Sebab itulah kita perlu merancang apakah persiapan yang perlu kita laksanakan pada kali ini. Jadi dalam fasa persediaan ini, 5 hari yang awal ini, daripada 2 hari ini sehinggalah 6 Mei ini, jadi tuan-tuan kena merancang apakah agaknya perkara-perkara yang perlu disediakan oleh murid-murid kita sebelum menduduki ataupun mengikuti PDPR selepas cuti raya nanti. Dan juga sebagai GPK1, tuan-tuan juga perlu mengingatkan kepada semua rakan-rakan di sekolah untuk bersedia dengan bahan-bahan yang bersesuaian dalam pelaksanaan PDPR, sama ada sekolah, guru-guru akan melaksanakan PDPR secara atas talian atau dalam talian, luar talian ataupun secara on-site. Semuanya kena fikirkan. Dan yang kedua, dapatkan jadual waktu PDPR version 2.0 yang telah disediakan sebelum ini. Maksudnya kita tak mahu sekolah membina jadual baru. Jadual sedia ada yang pernah digunakan sebelum ini selama seminggu sebelum sekolah dibuka, maka tuan-tuan boleh gunakan
Tapi nak ditambah baik boleh, tak ada masalah. Tapi kami tidak meminta mana-mana guru untuk melaksanakan ataupun membuat jadual baharu. Gunakan jadual sedia ada yang telah dibina untuk diaplikasikan dalam PDPR selama 8 hari nanti. Kemudian menganalisis kesediaan PDPR murid dan guru. Ini penting. Kalau kita melihat kepada pengalaman-pengalaman lama, sudah tentu tuan-tuan dan puan sedia maklum apakah pendekatan PDPR yang paling bersesuaian dengan environment murid-murid tuan-tuan. Jadi kena analisis dan juga ambil keputusan apakah pendekatan yang sepatutnya digunakan dalam pelaksanaan PDPR. Semua orang mesti dah maklum tentang perkara ini. Dan seterusnya lah penyediaan bahan ataupun modul PDPR mengikut kesesuaian. Ini pun sama, semua bahan-bahan yang akan disediakan perlulah bersesuaian dengan jadual waktu guru, jadual waktu kelas masing-masing. Maksudnya dalam penyediaan bahan nanti kalau disediakan dalam bentuk modul perlu selari dengan jumlah masa ataupun peruntukan masa mengajar guru tersebut. Maksudnya di sini ialah katalah pada hari Isnin bermulanya PDPR, 2 jam pertama katalah untuk bahasa Melayu, maka bahan yang perlu disusun hanyalah 2 jam itulah untuk bahasa Melayu. Jangan melebihi had masa yang telah ditetapkan kerana dia akan mengganggu proses pengajaran guru-guru lain. Jadi tuan-tuan dan puan kena merangka bersama rakan-rakan di sekolah dan di bawah panitia untuk menyediakan bahan-bahan bersesuaian. Dan kita sangat mengalu-alukan penyediaan modul pembelajaran secara talian ataupun bahan-bahan yang telah disusun supaya kalau tidak boleh berlaku pengajaran dalam talian, pelajar ada bahan yang boleh dirujuk dan guru boleh menyampaikan arahan-arahan melalui medium-medium seperti Telegram dan sebagainya bagi memastikan murid ini terus melaksanakan PDPR walaupun tanpa capaian internet. Jadi di sini bahan sangat penting. Bahan sangat penting, medium bergantung kepada guru. Bahan sangat penting supaya murid sentiasa ada benda yang nak dirujuk dalam proses memenuhi objektif RPH pada tarikh yang berkaitan. Okey, jadi jadual waktunya adalah seperti mana yang saya nyatakan tadi, perlu dirancang supaya jangan terlalu banyak mata pelajaran sehari lah. Kalau empat mata pelajaran sehari pun sudah banyak tu. 3 ataupun 4 tu adalah jumlah mata pelajaran yang bersesuaian. Kemudian juga difikirkan tentang tempoh layaran di internet sekiranya mengajar dalam talian. Tuan-tuan perlu merujuk kaedah pengajaran secara PDPR, maksudnya ada sesi pengajaran menyampaikan isi pelajaran dan juga ada sesi dipanggil lupa pula. Tutorial, tutorial. Maksudnya masa tutorial dan juga masa penyampaian isi pelajaran. Jadi tutorial itulah yang perlu dibagikan ruang untuk murid berhenti seketika daripada melayari internet. Okey. Itulah sebahagian daripada persiapan-persiapan yang tuan-tuan dan puan perlu fikirkan sebelum kita bercuti raya nanti. Kemudian cuti raya akan mengambil masa lebih kurang 6 hari, 9 dan 10 Mei, cuti sekolah sama ada secara cuti peristiwa ataupun cuti ganti. Tapi di negeri Johor, kebanyakannya mengambil cuti ganti. Dan juga 11 Mei hingga 15 Mei cuti hari raya dan 16 Mei cuti umum hari raya tambahan. Dan selamat menyambut hari raya lah yang akan tiba pada 1 Syawal nanti. Kemudian pada 17 Mei hingga 27 Mei ialah cuti PDPR bermula. 17 Mei bermula sehinggalah 27 Mei, 8 hari saja. Dan guru perlu melaksanakan PDPR merujuk pada jadual yang telah ditetapkan, melibatkan sesi menyampaikan isi pelajaran dan juga sesi tutorial. Kemudian berilah latihan pengukuhan dan juga melaporkan aktiviti PDPR dalam link yang telah disediakan di peringkat negeri Johor. Link ini saya rasa sama seperti yang lalu, boleh digunakan dan juga pentadbir perlu mengawal serialah pelaksanaan PDPR. Maksudnya kena lihat berapa ramai yang masuk
ataupun terlibat dalam PDPR di kalangan murid dan juga kepatuhan guru-guru lah untuk mengikuti jadual waktu PDPR. Kemudian cuti penggal bermula pada 28 Mei hingga 12 Jun 2021. Jadi inilah satu tempoh masa yang panjang terutamanya bagi pelajar-pelajar yang bakal menduduki peperiksaan SPM dan juga STPM. Jadi disarankan supaya dibekalkan jugalah bahan-bahan ulang kaji sepanjang cuti persekolahan yang munasabah. Bukan memaksa dia belajar sepenuhnya, sehari suntuk dia belajar, tapi munasabah, bersesuaian dengan tempoh masa yang ada supaya sekurang-kurangnya pelajar ini mentelaah lah sebelum menduduki peperiksaan STPM ataupun SPM nanti. Ini tiada paksaan, tapi inilah yang sepatutnya dilaksanakan di peringkat sekolah supaya pembelajaran boleh berjalan sepanjang masa. Okey, ini panduan yang tuan-tuan pun telah ketahui tentang pelaksanaan PDPR atas talian, dalam talian, luar talian dan juga secara off-site. Okey. Jadi ini juga ialah panduan manual pengajaran pembelajaran di rumah version 2.0 dan juga ada panduan pelaksanaan jadual waktu pengajaran dan pembelajaran di rumah. Tuan-tuan boleh buka dan inilah review balik tentang macam mana pendekatan pengajaran dalam talian, luar talian dan juga offsite. Jadi tuan-tuan perlu maklumlah kalau atas talian atau dalam talian ini dia perlu capai internet dan penggunaan peranti. Dan juga pengajaran online ini dia perlu belajar secara masa sebenar ataupun real time. Komunikasi, soal jawab semua dalam keadaan real time, dalam keadaan sebenar. Dan juga pembelajaran pelantar pembelajaran boleh juga digunakan melalui E5 yang kita telah sedia maklum dan boleh juga gunakan GM, MS Team dan lain-lain. Jadi ini perkara yang tuan-tuan dah biasa gunakan. Dan yang kedua, luar talian tanpa capai internet, gunakan peranti seperti yang terpapar ini. Dan juga pembelajaran juga boleh berlaku jika menggunakan buku teks ataupun bahan pembelajaran lain, modul, lembaran kerja dan sebagainya. Itu pun boleh berlaku dikira sebagai offline. Okey. Kemudian bahan PDP boleh dalam bentuk video, audio, slide, nota dan lain boleh dimuat turun semasa ada capai internet dah. Guru ambil dulu, murid ambil dulu bahan-bahan tersebut daripada internet semasa adanya internet di rumah. Mungkin semasa handphone ataupun gadget tersebut ada di rumah, maka bolehlah digunakan untuk memuat turun dan bersedia untuk digunakan semasa sesi pembelajaran di luar talian nanti. Kemudian offsite, ini belajar di lokasi seperti di pusat komuniti ataupun pusat pemindahan kerana wabak ataupun bencana. Ini ada SPI dia, kena rujuk. Dan juga PDPR ini juga boleh dilakukan di mana-mana lokasi lah sebenarnya yang bersesuaian dan juga dengan persetujuan pihak sekolah, ibu bapa serta komuniti. Ini yang kalau tuan-tuan terutamanya bagi calon-calon peperiksaan lah, biasanya dia excited untuk melaksanakan pengajaran di luar kawasan ataupun di premis-premis tertentu. Jadi dia perlu ada persetujuan di peringkat ibu bapa, sekolah dan juga komuniti lah bagi memastikan pematuhan kepada SOP COVID-19. Untuk makluman tuan-tuan, di daerah Kota Tinggi dah ada banyak kes berlaku COVID-19. 2 sekolah rendah telah dijangkiti, antaranya ialah SK Sri Sojana dan juga SK Tun Dr. Syed Nasir dan juga SJKC Mawai. 3 sekolah SK dan juga 5 sekolah menengah telah terpaksa ditutup beberapa hari. Antaranya SMK Taman Sri Sojana, SMK Aitawa, kemudian SMK Bandar, yang terkini ialah Sekolah Sukan, Sekolah Sukan. Yang kelima saya tak ingat Pak ni. Jadi ada lebih kurang dalam 8 sekolah yang telah berlaku jangkitan yang agak serius lah. Okey, jadi sama-samalah kita memastikan pematuhan kepada SOP COVID-19 supaya dia tidak berlaku wabak lah di peringkat sekolah. Okey, kalau wabak berlaku mungkin PDPR berlanjutan, jadi rugi anak murid kita. Susah untuk belajar secara atas talian ini. Okey, kemudian kaedah PDPR boleh guna modul, boleh membuat aktiviti berasaskan projek ataupun kaedah-kaedah lain lah yang bersesuaian. Jadi modul ini yang sangat penting sebenarnya. Kalau tuan-tuan tak dapat mengajar secara atas talian atau dalam talian, jika modul ada, tuan-tuan lebih mudah mengajar di luar talian. Beri modul, kemudian berilah
arahan-arahan tertentu untuk pelaksanaannya dan juga perbincangannya di luar talian. Okey. Jadi cara pelaksanaannya tuan-tuan boleh rujuk kepada manual PDPR 2.0 pada muka surat 8. Manakala bagi PBL project based learning dilaksanakan mengikut mata pelajaran ataupun gabungan, dan ini pun ada dia punya panduannya. Kita lihat muka surat 9 manual PDPR 2.0. Okey. Dan keadaan lain, flip classroom boleh dibuat, inquiry, mastery, contextual dan juga problem based learning pun boleh dilaksanakan bagi memastikan ia memenuhilah kehendak objektif pembelajaran yang perlu dicapai dalam RPH. Okey, ini ulang kaji tuan-tuan dan ini pun paparan yang sama, ulang kaji untuk PDPR version yang kedua Jadi ada masa untuk tutorial, ada masa untuk penyampaian isi pelajaran. Saya sampaikan itu saja. Tak payah buat jadual baru. Okey, seterusnya ini adalah proses kerja dalam pelaksanaan PDPR. Dia bermula, kemudian pelaksanaan, kemudian pemeriksaan, check, kemudian action lah. PDCA berlaku di sini. P ialah perancangan PDPR, D tu ialah do pelaksanaan PDPR, sama ada pelajar boleh ikuti ataupun tidak, itulah keadaannya. Jadi kalau tidak mengikuti PDPR, maka kena kenal pasti di mana pelajar tersebut, nombor telefon murid, ibu bapa, sosioekonomi, kemudian status penjagaan, semua itu kena lihat, dan juga minta bantuan pada peranan SLT, peranan guru subjek ataupun kelas, peranan guru kaunseling, peranan PIBK dan juga PIBG. Okey. Dalam menangani perkara tersebut, dia perlu melibatkan banyak pihak lah supaya PDPR akan dapat diperbaiki. Kemudian jika dia boleh mengikuti, teruslah kepada penilaian, penilaian PDPR, dan jika tidak berlaku, kita dalam proses untuk memeriksa dia, kita perlu buat penilaian PDPR. Yang pertama, nilai dari segi keadilan murid mengikut subjek dan juga kandungan PDPR online ataupun offline. Kita cek dia, dan juga sekiranya perkara tersebut baik, maka kita perlu laksanakan perkongsian dan juga pembudayaan dalam pelaksanaan PDPR. Okey, sampailah kepada yang akhir. Saya sampaikan sekejap saja ni. Soal jawab berkaitan dengan pelaksanaan PDPR pada kali ini. Soalan pertama ialah, adakah PDPR yang akan datang bersamaan dengan PDPR version 2.0? Jawapannya ya. Ikutlah panduan yang telah diberikan. Kemudian bolehkah ataupun tidak PDPR ikut keputusan sekolah masing-masing? Tidak. Tidak boleh ikut suka masing-masing sebab ada panduan. Ada buku panduan yang telah dibekalkan, maka ikutlah panduan yang dibekalkan. Walau bagaimanapun, pihak sekolah boleh menyelaraskan susunan pelaksanaan mengikut kesesuaian sekolah berpandukan manual PDPR version yang kedua bagi mengelakkan terlalu banyak mata pelajaran diajar sehari. Itu bolehlah bagi meringankan kekangan guru dan juga murid. Kemudian yang ketiga, bolehkah guru digilirkan bertugas dan juga berapa peratus perlu berada di sekolah? Okey, ini saya dah panjangkan kepada pihak jabatan, namun sehingga ketika ini belum ada jawapan, tetapi akan dimaklumkan kepada pihak tuan-tuan dan puan melalui pengetua dan guru besar pada taklimat bersama beliau pada 4 hari bulan. Jadi insya-Allah proses ini pun masih lama lagi untuk menanti hari PDPR. Ada banyak hari lagi, 17 hari bulan baru mula. Ini baru 2 hari bulan, ada 15 hari lagi. Mungkin akan ada sidang-sidang media oleh pihak kementerian bagi menjelaskan keadaan ini. Jadi kita akan sampaikan seberapa segera. Okey, seterusnya lah perkara yang keempat. Soalan keempat, untuk tempoh PDPR 17 hingga 27 Mei, adakah guru boleh BDR? Ini pun sama, sedang menanti jawapan daripada pihak jabatan dan akan dimaklumkan dengan keadaan segera. Kemudian yang kelima, adakah guru boleh datang ke sekolah dan laksanakan PDPR di sekolah? Jawapannya boleh. Boleh jika memerlukan capaian internet yang lebih baik berbanding di rumah dan memerlukan bahan pembelajaran di sekolah. Maksudnya walaupun dia nak mengajar secara offline, tapi bahannya di rumah, di sekolah, maka dia boleh pergi ke sekolah untuk laksanakan PDPR di sekolah. Kemudian yang keenam, PDPR guru petang, bolehkah dilaksanakan pada waktu pagi? Jawapannya boleh, sebab
dia tidak melibatkan pertembungan bilik darjah, dan guru pun dalam kelompok yang berbeza. Jadi dia boleh dilaksanakan jika tiada isu lah yang ditimbulkan. Jadi rakan-rakan kena kajilah, rakan JPK 1 kena kaji. Sekiranya tidak ada isu yang berbangkit, maka ia boleh dilaksanakan di waktu pagi. Dan waktu pagi lebih baik daripada waktu petang, sebab dia lebih cergas. Okey, jadi inilah bahan yang saya dapat sampaikan untuk sesi taklimat pada kali ini. Semoga rakan-rakan dapat menyusunlah persiapan dan persediaan untuk menghadapi PDPR pada tahun ini pada 17 bulan Mei dengan lebih baik berbanding masa-masa sebelum ini. Sebab kita dah ada pengalaman lebih kurang setahun pelaksanaan PDPR, dan sudah tentu pihak jabatan mengharapkan supaya pelaksanaannya lebih baik dan pelaporannya juga dibuat secara berkala dalam tapak pelaporan PDPR Negeri Johor. Okey, jadi kena sampaikan perkara ini kepada semua rakan-rakan di sekolah, tuan-tuan, supaya ia dapat memudahkanlah urusan guru-guru melaksanakan PDPR di sekolah tuan-tuan. Jadi saya buka lagi kalau ada soalan sebelum saya serah pada Tuan Jairi. Tuan-tuan, ada soalan? Okey tuan-tuan, jika ada soalan, kalau dah clear, saya akan... Cik Samsudin. Okey. Silakan ya. Samsudin. Ya. Saya tak ni sikit lah. Kenapa waktu PDPR tu 8 hari, 16 bulan tu cuti cuti umum. Satu lagi tu apa yang kurang tu patutnya 10 orang tu nak cuti hari Wesak pada 26 hari bulan 5. Cuti Wesak tu diambil di Negeri Johor. Jadi semua bercutilah pada hari berkenaan. Terima kasih. Tinggal 8 hari. Okey, soalan lain? Bahan akan saya kongsikan selepas inilah bahan pembentangan pada hari ini. Okey, sekiranya tidak ada, saya persilakan Tuan Jairi untuk menyampaikan sedikit taklimat berkaitan dengan PBD dan juga apa tadi? Dan juga DP dalam prestasi. Dipersilakan. Saya standby untuk buat presentation dulu sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera rakan-rakan. Bagi saya masa seminit. Okey, rakan-rakan boleh nampak tak? Belum ada paparan. Belum ya? Ada je, ada. Ada je. Jamal kau sentiasa support dah tu time tiba. Okey, dah ada. Terbaik ni, terbaik ni. Terbaik tentu dia. Dah nampak dah? Semua rakan-rakan nampak tak? Nampak dah, nampak. Nampak Haji, Haji pun nampak. Tak nampak Marina pula. Ya. Dengan Haji pun nampak. Marina pun nampak. Zainuddin pun nampak. Aminah nampak semua. Jid, apa khabar Cik Haji? Apa khabar Abang Sador? Sihat Jid? Ya sebab saya punya laptop saya ni tak keluar lagi ni. Aduh, Dia mantap. tuan-tuan nampak, saya tak nampak. Saya dah buka dalam handphone. Kenapa tak nampak kat laptop saya ni?
Ji, cuba stop presenting Ji. Stop presenting, buat semula. Stop presenting ya. Boleh nampak? Okey. Okey, dah keluar. Okey. Okey, nampak Ji, nampak. Lepas tu presenting, tekan tu. Tekan presenting. Kat sini. Ya, sini dia ada anak panah di atas. You are presenting to everyone. Stop presenting. Tak ada presenting pun. No. Dekat tu. Supaya gambarnya besar. Apa tak ada presenting? Dekat saya punya handphone dah keluar. Saya terus je lah. Okey. Ya, saya terus je. Teruskan. Okey, sebab cerita petang ni rakan-rakan guru dah buat persediaan untuk berbuka puasa, jadi saya teruskanlah untuk present petang ni. Okey, yang pertama sekali saya akan present berkaitan dengan PBD. Rakan-rakan yang saya hormati, Encik Samsudin bin Marifin Timbalan PPD Kota Tinggi Sektor Pembelajaran, pengurusi takti Sekolah Menengah Encik Razi, pengurusi PK1 Sekolah Kebangsaan Encik Zaiduddin bin Noh, rakan-rakan pegawai PPD Kota Tinggi, rakan-rakan guru PK1 Sekolah Menengah dan rakan-rakan PK Sekolah Rendah. Okay, saya akan buat dua presentation berkaitan dengan PBD dan juga maklum balas di PPK 1 2021 pada 20 April yang lepas, yang mana di PPK 1 itu untuk sekolah menengah sajalah. Jadi di sini saya akan buat presentation berkaitan dengan PBD. Okey, ini sedikitlah buku-buku yang ataupun panduan-panduan yang perlu guru-guru ada di sekolah lah. Jadi buku-buku ni sebenarnya rakan-rakan guru dah ada, PK1 dah ada, dari beri secara soft copy, dan Puan Manita pun ada bekalkan buku ni di sekolah-sekolah dengan sedikit bayaran RM15. Buku panduan ni saya rasa semua sekolah dah ada, iaitu edisi yang kedua, dan juga buku penjaminan kualiti. Okay, buku penjaminan kualiti ini ialah buku untuk bagaimana kita nak memastikan PBD itu dilaksanakan mengikut yang sepatutnya lah dilaksanakan. Walau bagaimanapun dalam buku panduan pentaksiran bidik darjah ni, edisi yang kedua dia ada berkaitan dengan panduan penjaminan kualiti ni. Tetapi dalam buku yang dikeluarkan pada tahun 2014 ni ada borang-borang. Cikgu boleh rujuk balik buku tahun 2014 ni, ada borang-borang yang disediakan contoh untuk digunakan bagi penjaminan kualiti. Jadi borang-borang ini masih lagi boleh digunakan sebab BPK Bahagian Pembangunan Kurikulum tidak mengeluarkan borang-borang yang baru. Jadi ada yang tanya dengan saya, maka untuk memudahkan guru-guru, borang-borang ini masih lagi boleh digunakan. Dan seterusnya ni saya bagi contoh di SKP Geografi, Dokumen Standard Kurikulum dan Pentadsiran. Maksudnya, apabila guru-guru nak mengajar di dalam kelas, maka rujukannya di SKP, Dokumen Standard Kurikulum dan Pentadsiran, tidak boleh tidak PBD tetap dilaksanakan. Masa melangkah ke kelas, mula je bercakap, maka insya-Allah lah di situ PBD akan dilaksanakan. Kalau saya tersilap, saya mohon maaf. Encik Sudin pun boleh bantu, rakan-rakan yang lain pun boleh bantu. Kalau saya dah gerak slide seterusnya ni. Tapi dia tak bergerak Okay, tak apa. Okey. Saya terpaksa pergi, tak boleh buat slide show, kena buat macam ni. Okey, yang seterusnya lah ni penjaminan kualiti. Penjaminan kualiti PBD peringkat sekolah, di mana ada sekolah sediakan 4 file. Sebab sekarang ni kita bukan lagi nak tanya cikgu buat PBD ke tak, itu tak berlaku lagi sepatutnya. Tetapi bagaimana cikgu melaksanakan PBD, bagaimana dari segi pementoran, pengesanan, pemantauan, penyelarasan PBD dapat dilaksanakan di sekolah tuan-tuan. Maksudnya PBD ini sekarang kita nak tengok tahap kualiti dia di mana. Macam Cik Sudin terangkan tadi yang awal-awal, kita lihat dia bermula dari 2014. Lepas tu hingga ke hari ini. Dengan dulu band 1, band 2, band 3 kita isi tu bagai nak rak lah, line slow. Sekarang ke arah PBD tahun 2021
bermula dari tahun 1 hingga tahun 5 tahun 1 hingga tahun 5. Tahun 1 hingga tingkatan 5, sekolah rendah, sekolah menengah, PBD telah dilaksanakan. Tahun 2021 ni total 100% sistem pendidikan di negara kita melaksanakan PBD. Tidak ada yang terkecuali. Jadi di sini mohon rakan-rakan di sekolah untuk memastikan penjaminan kualiti PBD ini dilaksanakan. Oleh itu, maka kena rujuklah bahan-bahan ni. Panduan edisi kedua, penjaminan kualiti, panduan penjaminan kualiti DSKP, maka diselaraskan di peringkat sekolah. Saya tak ulas panjang lah sebab dah petang ni. Jadi seterusnya ialah berkaitan dengan peranan. Peranan penolong kanan. Okey, peranan penolong kanan dalam pengurusan PBD. Maknanya tuan-tuan, penolong kanan ialah tunggak kepada penggerak PBD di sekolah. Jadi saya rasa tuan-tuan dah banyak pengalaman berkaitan dengan PBD ini. Sekarang hanya nak memperkukuhkan saja. Jadi saya dengan rakan SISC Plus dari sektor pembelajaran membantu rakan-rakan di sekolah untuk memastikan bahawa PBD ini berada di landasan yang betul mengikut apa yang dihasratkan oleh kerajaan kita, Kementerian Pendidikan. Jadi tuan-tuan memastikan bahawa guru kanan mata pelajaran kedua panitia sama-sama dengan tuan-tuan untuk memastikan PBD ini dilaksanakan. Arahan-arahan itu datangnya daripada pengurusan tertinggi sekolah. Contohnya arahan pelaporan PBD, pelaksanaan PBD, membuat intervensi itu adalah dari tuan-tuan pihak pengurusan tertinggi sekolah. Walau bagaimanapun, kalau misalnya tuan-tuan tak ada keluarkan surat, tetapi dalam di SKP dah tertulis dah. Memang di SKP itu sendiri mentafsirkan bahawa pentafsiran perlu disanakan. Dokumen, standard, kurikulum dan pentafsiran. Maka di situ ialah rujukan asas untuk pelaksanaan PBD. Ni saya ambil daripada buku yang tepi ni, yang kedua ni, berkaitan dengan tanggungjawab guru besar pengetua penolong kanan. Lepas tu JKMP merancang, mengatur PLC untuk memastikan PBD dilaksanakan bersama-sama dengan tuan-tuan. Terusnya saya tengok di sini, saya ada ni tuan-tuan boleh rujuk dalam buku. Guru-guru, ni saya rasa perkara yang perlu ditekankan. Saya mohon kerjasama dari tuan-tuan, puan-puan semua. Perkara yang perlu ditekankan sewaktu guru masuk kelas ialah guru perlu memaklumkan kepada murid aspek yang tidak ditafsir. Guru kena maklumkan kepada murid apa yang tidak ditafsir. Sebab tu dia berkait rapat dengan DSKP. Jadi guru kena maklumkan. Hari ini cikgu nak tafsir TP3 berkaitan dengan kepentingan mengetahui kedudukan longitude dan latitude kapal selam 402 Indonesia yang tenggelam tu. Bagaimana untuk mengesan, kepentingan untuk mengesan tu. Supaya apa? Memudahkan untuk mencari longitude kedudukan kapal itu, kemudahan untuk menyelamatkan. Tapi kita doakan semoga semuanya sentiasa dalam rahmat Allah lah. Kapal selam Indonesia tu. Kasih memaklumkan kepada murid ni aspek yang hendak ditafsir oleh guru-guru. Ini saya nampak masih perlu diperkukuhkan, dipertingkatkan lagi. Supaya murid-murid itu sedar bahawa dalam PDP yang dijalankan, murid sentiasa ditafsir oleh guru-guru. Lepas tu dah bagi tahu, guru kena maklumkan murid itu dia dapat TP berapa. Dia bukan nak banding-bandingkan. Hairi dapat TP 6, Jamal dapat TP 2, Mahfuz TP 1. Contoh. Ini sebagai contoh kan. Bukan nak bandingkan, Jamal kau kenapa TP 2, Mahfuz kenapa kau TP 1, kau tengok Hairi TP 6. Bukan nak banding-bandingkan macam tu. TP 2, bagaimana cikgu nak buat intervensi membantu Jamal untuk dapat TP 3 tahap minima. Mahfuz daripada TP 1 nak dapat TP 3 tahap minima. Tujuan PBD melihat perkembangan pembelajaran murid. Bagaimana guru boleh membantu murid itu untuk tingkatkan prestasi dia berdasarkan kepada tafsiran tahap penguasaan. Jadi di situ, jangan kalau kita bandingkan lagi TP1, TP2, TP3, Hairi, Jamal, Mahfuz, biar saya bagi contoh supaya mudah untuk cikgu jelaskan pada guru-guru di sekolah. Maka kita kembali kepada sistem pendidikan lama. Kita membanding-bandingkan murid ni datang sekolah 6 tahun, kita dah kelaskan dia kepada
nombor 1, nombor 2, 6A, 5A, 4A, sedangkan mereka mempunyai keperluan dan kecerdasan multiple intelligence. Pendidikan holistik 2.0 JPN boleh rujuklah. Itu tak boleh sentuh masih panjang lebar nanti. Okey, itu berkaitan. Lepas tu perekodan. Guru-guru masuk kelas tak kena PBD. Tetapi perekodan dia bagaimana? Kena rujuk balik perekodan. Jadi kalau kita tengok penjaminan kualiti, kat situ kita tengok macam mana cikgu merekod. Rekod ni bukan rekod yang Cik Sudin sebut tadi. Pertengahan tahun, akhir tahun. Bukan yang tu. Perekodan ini ialah untuk rujukan guru itu sendiri. Untuk melihat perkembangan anak murid. Dia panggil rekod, rekod apa dah? Cakap-cakap ni lupa pula. Rekod transit. Rekod transit. Lepas tu, rekod sementara. Rekod penjajaran. Untuk cikgu mengesan. Rekod penjajaran ni, rekod transit ni cikgu boleh ambil copy paste daripada template of rekod untuk tahap pelaksanaan tahun dan akhir tahun. Itu boleh jadikan panduan, lebih mudah. Nanti tinggal key in je dalam pelaporan pertengah tahun dan akhir tahun berkaitan dengan PBD. Cikgu kalau nak tanya boleh tanya. Okey Haji, saya nak Haji Hari. Okey. Dalam perekodan tadi, dia sebenarnya boleh merekod di mana-mana instrumen lah di sekolah. Dan tidak ada lagi istilah perekodan transit. Itu dah tak ada lama lah, kita kena masukkan lah. Kita jangan gunakan betul. Kita gunakan medium masing-masing. Ya betul. Sebab tu saya cakap penjajaran, transit, rekod sementara itu ikut cikgu lah. Yang betul tu je sudah. Terima kasih je sudah. Jadi yang penting cikgu ada rekod. Yang penting cikgu ada rekod supaya cikgu boleh jadikan rujukan untuk mengajar next lesson untuk pelajaran yang seterusnya. Terima kasih Cik Sudin. Okay, seterusnya cikgu tengok dalam pelaporan PDPR JPN. Saya memang tak boleh nak besarkan ni sebab memang dia macam ni. Jadi saya tengok kat sini, saya sentuh tentang PBD saja. Ini pelaksanaan PBD ni. Memang ada dalam pelaporan PDPR, pelaksanaan PBD ni. Macam Cik sudah sentuh tadi ni. Pelaporan PBD. Maksud cikgu kalau nak kasih kerja sekolah pada murid, sebelum cuti hari raya tu, cikgu dah tentukan PBD. Kaitkan dengan SKPM 2 Standard 4, 4.1, guru merancang PDP, mengenai objektif, lepas tu cikgu menentukan kaedah pentafsiran. Maka kat situ cikgu dah rancang bahan-bahan yang cikgu nak beri bawa pelajar bawa balik rumah ni, modul ke apa ke, kalau boleh cikgu dah tentukan sepatutnya murid dapat TP berapa. Dapat TP berapa kat situ. Lepas tu kaedah PBD yang cikgu laksanakan. Apa kaedah dia? Pemerhatian, tulisan, lepas tu lisan. Kat sini ada kaedah gabungan. Tapi yang 3 ditulis dalam buku edisi yang kedua PBD, ada 3 kaedah ni. Pemerhatian, tulisan dan lisan. Jadi kat sini cikgu ada tak menggunakan kaedah yang mana? Tapi kalau misalnya PDPR, maka cikgu mesti yang pertama mesti kaedah tulisan lah. Hasil kerja murid itu sebagai satu evidence yang utama untuk cikgu melihat penguasaan PBD mereka. Kalau misalnya dia buat baik, dia buat bagus, bukan dia buat, itu dah pergi kepada part lain. Tapi apabila dihantar, di situ cikgu boleh melihat sejauh mana pencapaian TP yang sepatutnya mereka kuasai. Dan yang seterusnya, yang ketiga ini, perekodan PBD. Kat sini pun dalam PDPR punya template yang disediakan bawah Microsoft Power BI ini, dia ada kaedah perekodan. Perekodan PBD. Sama ada cikgu rekodkan ke tidak. Yang di sini bukan ada sekolah segi dia kata dia rekodkan, dirakamkan, divideokan. Bukan. Dia bukan rekod rakaman. Itu lain. Itu kaedah PDP merakamkan. Mungkin kita buat kaedah rakam itu lain. Tapi perekodan PBD ialah di mana cikgu rekodkan sebelum pelaporan PBD yang dibuat 2 kali. Iaitu pertengahan tahun dan akhir tahun. Di mana cikgu rekodkan perekodan PBD ni. Jadi bila tanya, saya tak rekodkan. Tapi kat sini bila kita cek, direkodkan. Bila kita cek, kita boleh cek satu-satu sekolah. Saya akan pergi sekolah, kita akan buka sekolah-sekolah, direkodkan. Tapi cikgu tak ada bahannya. Bukti tak ada. Walau bagaimanapun ramai yang ada. Bukan semua kan. Bukan semua tak ada. Tapi ramai yang ada. Jangan risau. Jadi kita teruskan melaksanakan PBD ini pada saat sekarang ini. Walaupun PDPR, bawah laporan PDPR, diminta pelaporan PBD. Jadi bahawa Kementerian Pendidikan memang seriuslah untuk memperkasakan PBD ni. Sebab PBD ni
pendidikan yang holistik, dari saya pengetahuan, kemahiran, nilai dan etika. Saya teruskan lagi. Berkaitan dengan PBB ni, maka cikgu rujuklah kepada buku-buku ni. Yang pertama, panduan pelaksanaan PBD edisi yang kedua. Lepas tu penjaminan kualiti dan juga berkaitan dengan dokumen standard kurikulum dan prestasi. Di situlah kita merancang, jangan kita melihat anak murid kita hari ini, tapi kita melihat dia suatu hari nanti, supaya mereka berjaya dari segi ilmu, pengetahuan dan etika. Sebab dalam PBD ada nilai-nilai etika, nilai-nilai holistik yang perlu dilihat tentang kemenjadian murid itu. Ini satu slot habis PBD. Kalau ada nak tanya, kalau bahan ni saya rasa semua cikgu dah ada tadi kan. Yang geografi ni sekolah-sekolah yang terlibat je lah. Yang ni untuk saya rasa dah ada. Jadi boleh teruskan untuk memperkukuhkan PBD di sekolah. Kalau ada soalan silakan. Saya tak boleh jawab, Cik Sudin ada. Kalau tak, nanti kita boleh rujuk ke jabatan. Silakan tuan-tuan. Ada nak tanya? Cikgu Jamal pun ada, boleh bantu jawab. Cikgu Mahfuz ada, Puan Manita ada, rakan-rakan SIC Plus yang lain ada, ikut subjek. Dia boleh tolong jawabkan mengikut subjek. Ada tak nak tanya? Tak ada ya? Halo. Ada ke tak ada ni? Tak ada nak tanya. Tak ada nak tanya. Okey, dah petang Okey, lagi sikit. Ni sikit je. Yang ni, Cik Sudin. Cepat, yang ni untuk sekolah menengah aja ni. Yang ni untuk sekolah menengah sahaja. Okey, rakan-rakan yang korang dah jangan keluar dulu sedikit maklumat nanti lagi. Yang keluar dulu. Sebab tu saya ambil yang sekolah menengah ni je last sekali. Untuk bimbingan berkaitan dengan maklumat dialog prestasi pengurusan kurikulum. Nampak tak? Tak nampak Nampak muka Haji Hairi je. Nampak betul. Saya kena buat presentation semula. Dia dah buka dah dulu. Nampak Baik. Sekejap. So now. Wah, siapa suka lagu dangdut tu? Okey. Walaupun itu sekolah menengah, arahan daripada Cik Sudin tadi, pitch satu suara rendah, stay dalam line Jadi sudah. Rakan-rakan penduduk kanan satu sekolah menengah, ini adalah BTP Dialog Prestasi Pengurusan Kurikulum pada 20 April 2021. Yang pertama-tamanya saya mengucapkan jutaan terima kasih yang mana ada telefon saya, kontak saya untuk berkaitan dengan maklum balas dialog prestasi pengurusan kurikulum ini. Yang tu banyak juga lah yang saya dah bantu lah. Okey, yang pertama sekali merujuk kepada intervensi terhadap murid cicir disebabkan salah laku disiplin sektor pembangunan murid. Maka yang ini akan diuruskan, dijawab oleh sektor pembangunan murid SPM di PPD Kota Tinggi. Jadi sekolah-sekolah tidak perlu menjawab untuk yang nombor satu. Terusnya yang kedua, setiap sekolah fokus T1 dan T3 untuk meneguhkan task force khusus kepada menangani isu kehadiran. Sekolah fokus K1, kumpulan 1. Okey, untuk kumpulan 1 SMK Taman Kota Jaya, saya tak baca lah nama sekolah ni sebab tuan-tuan dah dapat surat ni. Maka di sini tuan-tuan nyatakanlah maklum balas, task force dah ditubuhkan, pengurusi dia, pengetua, timbalan pengurusi dia, penolong kanan dalam murid, yang berkaitan task force itu, peranan tugas masing-masing nyatakan di sini. Dan andai kata tuan nak sertakan
lampiran jawatan kuasa task force di sekolah tuan-tuan tu lampirkan bersama dengan maklum balas ini. Okay. Maknanya dia ruang dia kat sini memang kecil, tapi sebab kat ruang kat kecil kat sini kita tak boleh nak tulis semua apa yang kita buat. Jawatan kuasa task force tu nak tulis macam mana? Maka lampirkan bersama-sama dengan maklum balas ini. Lepas tu PPD akan menggerakkan bimbingan berkaitan bimbingan berfokus kepada sekolah-sekolah untuk menangani isu kehadiran dan ini pun yang akan jawab Jerry, siap. Ya, silakan. Mohon rakan-rakan JPK1 silakan. Kekal di talian sebab saya ada sedikit maklumat yang baru diterima daripada KPM berkaitan dengan pelaksanaan PDPR selepas ini. Okey, baik. Kekal berada di dalam talian kerana ada maklumat terbaru di petang ini untuk dikongsikan oleh Cik Samsudin. Okey. Itu yang ketiga tadi, sektor penggunaan murid yang akan jawab. Okey, yang seterusnya menggunakan yang keempat, data psikometrik untuk melihat kecenderungan cara murid belajar. Pembentangan laporan psikometrik oleh GBK, guru bimbingan dan kaunseling kepada guru hendaklah dilaksanakan. Okey, ini ialah untuk maklumat-maklumat tentang kecenderungan murid ini. Dari segi kepelbagaian kecerdasan, mana yang cenderung? Dibentangkan kepada guru-guru. Sebab sebelum ni data psikometrik ini menjadi satu data yang amat rahsia, disimpan oleh GBK, guru bimbingan kaunseling. Maka keputusan dialog prestasi 1/2021 meminta supaya maklumat ini disebar luaskan kepada semua guru. Jika ada guru kelas 1 Universiti Malaya nak tanya tentang bagaimanakah keadaan psikometrik kelas 1 Universiti Malaya ini, maka dia boleh dapatkan daripada guru bimbingan kaunseling. Tetapi kalau mengikut maklum balas daripada keputusan dialog prestasi, guru bimbingan kaunseling perlu memaklumkan kepada semua guru supaya guru-guru boleh menjalankan pelbagai kaedah PDP. Sebab ada pelbagai pelajar yang ada di dalam kelas itu. Di situ akan wujudnya pembelajaran terbeza. Kalau kita lihat pembelajaran terbeza sangat ditekankan dalam SKPMG 2 Stadium 4. Pembelajaran terbeza itu satu yang seolah-olah macam mesti dilaksanakan. Memang mestilah dilaksanakan dalam kelas. Jadi di sini maklumat-maklumat itu boleh didapati dari GBK, guru bimbingan dan kaunseling. Okey, seterusnya ini perhatian kepada GBK. Ada juga GBK 1 sekolah rendah terlibat juga di sini walaupun dia tidak menjawab maklum balas. Pihak PPD meminta, saya kena bacakan lah sebab ini dia saya tak boleh nak meminta memberi fokus terhadap PDPC mata pelajaran sejarah di sekolah rendah. Bimbingan dan pencerapan guru-guru mata pelajaran sejarah perlu dipertingkatkan. Okey, isu ni saya kena jelaskan sikit je, saya ambil masa sikit untuk jelaskan. Bila pelajar dari sekolah rendah, dia pergi sekolah menengah, bukan semua sekolah. Saya tak nyatakan semua sekolah. Ada sekolah menengah yang buat peperiksaan untuk melihat tahap penguasaan pelajar-pelajar sekolah rendah berkaitan dengan mata pelajaran sejarah. Sedangkan mata pelajaran sejarah di sekolah rendah adalah perkara-perkara yang basic berkaitan dengan negara kita Malaysia. Tetapi pelajar tidak dapat jawab. Di situ pengetua meminta supaya SISC Plus Sains Sosial, saya, Puan Masnira, Cikgu Jamal ketua untuk sejarah sekolah menengah, guru pegawai meja, Puan Masnira untuk sekolah rendah. Jadi akan bersama-sama dah dengan tuan-tuan untuk memastikan bahawa pelajar betul-betul menguasai berkaitan dengan mata pelajaran sejarah tingkat sekolah rendah. Walaupun mata pelajaran sejarah dengan sekolah menengah tu dia beza dia jauh. Tetapi kita nak meningkatkan minat pelajar supaya mereka berada di sekolah menengah, mereka bersedia untuk belajar dengan bersungguh-sungguh. Sebab sejarah wajib lulus di sekolah menengah. Kalau tak lulus sejarah, maka mereka tidak akan dapat sijil SPM. Sian tak? Sian kan? Jadi kita bantu. Bukan kita nak suruh dia menguasai sing-sing subjek sekolah menengah, tetapi hanya menguasai subjek sekolah rendah, menimbulkan minat, menimbulkan kesungguhan, menimbulkan keinginan ingin tahu tentang sejarah, dan apabila asas berkukuh di sekolah rendah, mereka naik ke sekolah menengah, maka mereka akan berminat betul-betul untuk belajar, insya-Allah. Yang terakhir, cikgu yang terakhir daripada saya ni sikit je lagi. Kalau ada tanya soal jawab, boleh tanya selepas ini.
berkaitan dengan pelaksanaan intervensi bagi meningkatkan grade purata daerah GPD. Sekolah fokus berkaitan grade purata daerah ialah sekolah-sekolah bandar, dah ada sekolah ni saya sebutlah, sekolah-sekolah ni dan juga bekerjasama dengan sektor pembelajaran. Okey, maksudnya cikgu lihat kepada sekolah mata pelajaran fokus di sekolah cikgu, bagaimana cikgu boleh mengecilkan GPS mata pelajaran di sekolah cikgu dan seterusnya dapat membantu mengecilkan GPD, grade purata daerah. Jadi cikgu jawab kat sini di ruang yang disediakan ni. Tetapi andai kata cikgu ada lampiran kertas kerja, program-program yang dilaksanakan, maka saya mohon cikgu lampirkan. Saya mohon sangat-sangat cikgu lampirkan. Bukan sahaja berjawab di sini, saya tak, dia seolah-olah macam kita berjawab tapi sebenarnya kita tak nampak tindakan. Tetapi bila cikgu sertakan kertas kerja, tindakan itu seolah-olah memang telah dilaksanakan. Okey, nanti kita akan tengok keberkesanannya, outcome-nya. Yang tahun 2020 saya tak minta lagi cikgu maklum balas untuk sekolah menengah. Nanti tahun 2020 saya minta maklum balas, silap. Maklum balas saya dah minta, tapi outcome-nya, kejadian muridnya, saya akan minta setelah keputusan SPM keluar. Mana sekolah-sekolah yang ada menjawab maklum balas 2020, lepas tu ada buat program, lepas tu kita tengok program itu impaknya kepada kejadian murid. Dari segi pencapaian murid, mungkin subjek sejarah, mungkin subjek bahasa Inggeris, subjek-subjek yang berkaitan. Bukan semualah yang ada jawab maklum balas di PPK 1, 2, 3, 4 tahun 2020. Maka selepas keputusan SPM keluar nanti saya akan minta maklum laporan tentang, biasanya postmortem SPM lah, sengaja cakap macam tu je lah. Dimudahkan, nanti kita akan minta laporan postmortem SPM mata pelajaran yang berkaitan. Jadi saya rasa itu saja daripada saya cuba cakap cepat, laju, secepat yang mungkin untuk memastikan bahawa saya dapat meringkaskan masa pada petang ini. Jadi saya buka kepada soalan, andai kata ada soalan ingin tuan-tuan bertanya. Silakan. Okey, sikit tertinggal. Info awal lah. Nanti ada beberapa sekolah kita akan pilih untuk menjawab, kita sebagai pasukan rintis lah, sekolah rintis untuk menjawab dialog prestasi menggunakan sistem yang sedang dibangunkan. Sama dalam sehari dua ni lah. Hari ni hari Ahad, Isnin atau Selasa kita akan send kepada sekolah-sekolah rintis ini untuk menjawab maklum balas menggunakan sistem yang dibangunkan di PPD Kota Tinggi di bawah tim inovasi PPD Kota Tinggi yang diketuai oleh Tuan Haji Zulkifli bin Mohamed. Jadi kita akan sekolah tu. Nanti kalau ada sistem tu lagi mudah cikgu jawab. Cikgu hantar tak ada soft copy, cikgu nak print boleh print, tapi kalau cikgu tak hantar hard copy, soft copy pun insyaAllah dah boleh tanya. Okey, itu sajalah. Nampaknya memang tak ada soalan nampaknya. Ada soalan? Tuan-tuan nak jadi soalan rintis, boleh PM saya. Nanti saya akan pilih sekolah tuan-tuan untuk atau perempuan untuk jadi sekolah rintis jawab. Saya serahkan kembali kepada Ibu Samsudin Bin Arifin. Terima kasih. Anda kata ada salah silap, saya mohon dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Tuan Jayari atas penyampaian berkaitan dengan PBD dan juga dalam prestasi. Okey, seterusnya mohon dulu Jayari stop presenting. Saya nak present soalan. Okey, boleh. Okey, bahan ni saya baru terima daripada pihak jabatan berkaitan dengan soal jawab tadi. Boleh nampak tuan? Okey inilah satu garis panduan berkaitan dengan soal jawab yang telah dikemukakan oleh pihak kementerian berkaitan dengan pengurusan institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia bermula cuti Hari Raya Aidilfitri sehinggalah cuti pertengahan tahun 2021. Order murtabak boleh? Boleh. Ada orang tu. Katira satu. Ayam nak daging lah. Berapa? Tapi kau Boleh order. Kita pun nak satu juga. Katira satu. Ikat tepi straw sekali. Ini dah pasal malam ni. Nestari ada.
Okey tuan-tuan, saya ingin merujuk kepada perkara-perkara berkaitan dengan PDPR. Perkara ini saya akan share kepada tuan-tuan, tapi saya akan terus merujuk kepada yang berkaitan dengan PDPR, iaitu perkara 27 dan juga perkara 2 sampai 27 hingga 31. Okey, rakan-rakan lain yang berada di sana mohon minta yang buka speaker tu tutup dulu lah gangguan. Mohon mutekan suara rakan-rakan. Okey, perkara 27. Allah. Rakan-rakan yang di talian mohon mutekan sekiranya tidak ingin bercakap-cakap. Okey, saya rujuk kepada perkara 27 berkaitan dengan pelaksanaan PDPR. Bagaimanakah PDPR ini dilaksanakan? PDPR boleh dilaksanakan mengikut kesediaan dan juga kesesuaian guru dan murid. Guru diberi pilihan melaksanakan PDPR dari stesen tempat bertugas atau sekolah mengikut keperluan. Jadi di sini maksudnya tidak ada ketetapan lah. Guru nak laksanakan PDPR di rumah ataupun di sekolah. Cuma diberikan kelonggaran. Boleh buat di mana-mana mengikut kesesuaian guru. Ni yang di ruangan 27 ini. Jelas menerangkan tentang di mana kedudukan rakan-rakan untuk melaksanakan PDPR. Boleh di rumah ataupun di lokasi sekolah lah. Okey, yang kedua. Adakah guru perlu mengemukakan sijil sakit ataupun surat penjelasan jika mereka tidak dapat melaksanakan PDPR? Jawapannya ya. Kalau tak laksanakan PDPR dan sakit, perlukan sijil cuti sakit. Dan kalau tidak ada apa-apa kenyataan, maka kena buat surat penjelasan kepada ketua jabatan. Kemudian 29, adakah guru yang disahkan positif COVID-19 dan menjalani kuarantin di rumah perlu laksanakan PDPR? Jawapannya tidak. Tapi dengan syarat disahkan positif COVID-19. Dapat gelang dan positif, maka dia tak perlu melaksanakan PDPR. Kemudian yang ke-30, adakah guru yang diarahkan kuarantin di rumah oleh KKM perlu laksanakan PDPR? Jawapannya ya. Sebab kuarantin ini dia hanya disyaki dan dia tidak positif. Jadi dia kena melaksanakan PDPR. Okey. Dan terakhir, adakah pelaksanaan kelas tambahan semasa tempoh pelaksanaan PDPR dan cuti pertengahan tahun 2021 dibenarkan? Jawapannya tidak. Okey, maksudnya di sepanjang 17 hingga 27 dan juga sehinggalah mula cuti hingga hujung cuti tidak dibenarkan pelaksanaan kelas tambahan. Jadi tuan-tuan hanya boleh beri bahan-bahan lah untuk pembelajaran kendiri kepada murid lah bagi memastikan pelajar belajar secara kendiri. Okey, tapi kelas tambahan tidak dibenarkan. Ini bagi mengelakkan daripada jangkitan COVID-19 lah sebab bila berlaku jangkitan di hujung-hujung cuti nanti pelajar terpaksa tak dapat ke sekolah bagi mengelakkan jangkitan di sekolah pula pada masa akan datang. Okey. Jadi inilah bahan yang dapat dikongsikan untuk makluman tuan-tuan dan puan dan menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan PDPR di peringkat sekolah tuan-tuan nantilah selepas cuti perayaan. Jadi itulah maklumatnya. Jadi sekiranya ada soalan tuan-tuan boleh kemukakan. Jelas? Sekiranya jelas? Tak ada soalan, kita tutuplah taklimat pada hari ini dengan Ummul Kitab Surah Wal-As dan juga kita mohon jugalah kepada Allah SWT semoga kita semua dapat melaksanakan ibadat berpuasa sehinggalah ke hujungnya dan akhirnya menyambut perayaan pada 1 Syawal dengan keadaan normal barulah sama ada boleh beraya bersama keluarga ataupun tidak bergantung kepada keadaan semasa. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Samsudin. Terima kasih. Terima kasih bos. Waalaikumsalam. Ramadan Karim. Terima kasih. Selamat puasa semua. Terima kasih Haji. Terima kasih.